Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lihat pelajaran amalan lazim untuk darjah 6. Yang mana hari ini kita nak tengok pelajaran 5, tarhim subuh. Tarhim subuh. Okay, apa itu tarhim subuh? Okay, jom mari kita lihat. Okay, 5.1 pengertian tarhim subuh. Tarhim subuh merupakan bacaan selawat zikir yang dibaca oleh muazzin bagi mengingatkan penduduk setempat waktu subuh hampir tiba. Ada di setengah-setengah masjid masih ada lagi tarhim subuh. Terutamanya di kawasan kampung-kampung masih lagi mengamalkan ataupun melakukan tarhim subuh ni. Siapa yang pernah dengar, biasanya dia dibacakan sebelum masuk waktu subuh, lebih kurang setengah jam ataupun 15 minit, lebih kurang gitulah. Okay, dibacakan oleh muazzin. Siapa muazzin? Yang tukang azan tu. Yang tukang azan di surau ataupun di masjid. Okay, jom seterusnya. 5.2 hukum tarhim subuh. Hukum tarhim subuh ialah harus dan boleh diamalkan serta tidak menyalahi hukum syarak. Jadi hukumnya ialah harus, boleh dilakukan dan ia tidak menyalahi hukum syarak. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat sekarang ada sesetengah tempat yang mungkin tidak sesuai, mungkin kerana kepelbagaian agama. Kalau sekarang ni kita lihat di Malaysia kan, mungkin bagi tujuan menghormati, maka ia tidak dilakukan di sesetengah tempat. Walau bagaimanapun, sekiranya di situ kawasannya ramai Melayu Islam ataupun tak kiralah bangsa apa, tapi dia Islam, maka diharuskan untuk melakukan tarhim subuh ni. Okey, seterusnya. 5.3 waktu tarhim subuh. Waktu tarhim subuh adalah dalam anggaran setengah jam sebelum masuk waktu solat subuh. Disebut di sini imsak. Apa tu imsak? Imsak ni asal maksudnya ialah menahan diri. Tapi kalau kita istilahkan dalam istilah di Malaysia ni, imsak ni maksudnya ialah 10 minit waktu sebelum masuk waktu subuh. Imsak ni selalu kita dengar bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita dengar imsak ni. Imsak ni maksudnya ialah lebih kurang 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Itu imsak. Tapi asal makna imsak tu ialah menahan diri. Menahan diri daripada apa? Daripada makan, minum. Imsak tu puasa lah maksudnya. Okey, kita teruskan lagi. 5.4 bacaan tarhim subuh. Bacanya adalah seperti berikut. Mari kita lihat apakah bacaannya. Hari ini kita tak tengok semua, ada banyak bacaannya. Kita cuma tengok 3 saja bacaannya. Nanti kita akan sambung lain kali. Okay, jom kita tengok yang pertama apa. Okay, ini bacaan yang pertama. Saya bacakan. Dia biasanya ada lagu dia. Ada kaedah dia, tapi hari ni kita baca saja. Sekurang-kurangnya kita tahu apa yang dibacakan dan kita tahu apa erti dia. Yang pertama, ya arhamar rahimin irhamna. Dibaca 3 kali, diulang lagi. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Wa'afina wa'fu anna. Wa 'ala ta'atika wa syukrika inna. Ya hayyu ya qayyum bijahika ya Allah. Ini dibaca sekali. Artinya, ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani, kasihanilah kami, selamatkanlah kami, ampunkan kami, tolonglah kami dalam mentaati dan bersyukur kepadamu, wahai Tuhan yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, demi keagunganmu, ya Allah. Jadi ini adalah makna daripada bacaan yang dibacakan di atas ni tadi. Ingat yang baca ialah muazzin. Waktu ni biasanya orang dah bangun. Kalau ada yang belum bangun, ini kira macam
alam lah. Kira macam alam yang kita setting pagi-pagi tu kan, kita nak bangun pukul berapa kan. Ini ialah pemberitahuan ataupun alam lah tadi saya sebut tadi kan. Supaya yang masih tidur tadi dah boleh bangkit bangun, bersihkan diri, siap-siap untuk menuju ke surau ataupun masjid untuk melaksanakan solat subuh berjemaah. Okey, itu antara tujuannya. Okey, yang kedua bacaan yang kedua, mari kita lihat. Okey, yang kedua bacaannya yang pertama. Ya Arhamar Rahimin irhamna, dibaca 3 kali sama juga macam bacaan yang pertama tadi. Sama juga Okey, kemudian diikuti oleh bacaan wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna ya hayyu ya qayyum bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang bawah ni ada beza sikit dengan bacaan yang pertama tadi. Okey, kita lihat artinya. Ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani, kasihanilah kami, selamatkanlah kami, ampunkan kami, tolonglah kami dalam mentaati dan bersyukur kepadamu, wahai Tuhan yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, demi kemuliaan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbezaan yang pertama dengan yang kedua ialah ayat yang hujung ni lah. Bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, mari kita lihat ayat yang ketiga. Okey, yang ketiga, ya Arhamar Rahimin irhamna, diulang 3 kali, sama juga macam yang pertama dengan yang kedua tadi. Kemudian wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna ya hayyu ya qayyum bijahi sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Okay, artinya, ya Allah, Tuhan yang maha mengasihani, kasihanilah kami, selamatkanlah kami, ampunkan kami, tolonglah kami dalam mentaati dan bersyukur kepadamu, wahai Tuhan yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya. Demi berkat kemuliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar ialah khalifah Islam yang pertamalah. Selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tempat Nabi sebagai Nabi tu khalifah lah, pemerintah. Tapi itu zaman Nabi. Selepas zaman Nabi tak ada lagi Nabi, maka masuk zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman khalifah. Maka khalifah yang pertama ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar juga ialah bapa mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah bacaan yang ketiga. Yang lain semua sama, yang bezanya ialah ayat yang terakhir ni. Okey, baik. Apa seterusnya? Okey, latihan. Okey, yang pertama, tuliskan pengertian tarhim subuh. Tadi kita dah tengok. Yang kedua, nyatakan hukum tarhim subuh. Yang ketiga, nyatakan waktu tarhim subuh. Dan yang keempat, tuliskan 2 bacaan tarhim subuh dan artinya. Tadi kita dah tengok 3 kan bacaan dia. Saya nak awak tulis 2 sahaja. Artinya jangan lupa. Okay, baik, macam biasa kalau dah menonton, dah habis siap menonton video ni, tolong tuliskan nama kamu di ruangan komen ataupun ulasan sebagai bukti yang kamu telah pun mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Dan kerja saya tolong hantar untuk saya semak. Okey, baik, cukup setakat ni dahulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan-bacaan dalam tarhim subuh. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.